Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan. Pada sesi ini, saya masih menyambung pengajaran dan pembelajaran berkaitan dengan tajuk wacana, bahagian kedua. Fokus utama pada bahagian kedua ini ialah jenis penanda wacana. Terdapat 5 jenis penanda wacana. Pertama, penanda penghubung. Kedua, penanda rujukan. Ketiga, penanda penggantian. Keempat, penanda leksikal. Dan kelima, penanda elipsis. Penanda penghubung terdiri daripada 5, iaitu penanda penghubung tambahan, penanda penghubung tentangan, penanda penghubung musabab, penanda penghubung kesimpulan, dan penanda penghubung tempoh. Manakala penanda leksikal terdiri daripada 4, penanda leksikal pengulangan, penanda leksikal bersinonim, penanda leksikal berhiponim, dan penanda leksikal berkolokasi. Pelajar harus tahu jenis-jenis penanda wacana dan harus tahu juga jenis-jenis bagi setiap penanda wacana tersebut. Contohnya, penanda penghubung dan penanda leksikal. Penanda leksikal ada 4 jenis, penanda penghubung ada 5 jenis. Kerana soalan dalam bahagian ini merupakan soalan yang wajib ditanya dalam bab 1 pada setiap semester 3. Kita mulakan dengan penanda penghubung. Pertama, penanda penghubung tambahan. Contohnya, tambahan pula, lebih-lebih lagi, selain itu, di samping itu, sehubungan dengan itu, begitu juga antaranya sementelahan. Penanda penghubung tambahan ini fungsinya adalah untuk menambahkan maklumat dalam wacana. Contoh ayat. Kalau pelajar diminta untuk membina wacana menggunakan penanda penghubung tambahan, pelajar harus membina 2 ayat atau lebih. Contoh wacana ialah untuk menguasai matematik. Reza belajar matematik 2 jam sehari di rumah. Selain itu, dia mengikuti kelas tuition matematik pada hujung minggu. Penanda penghubung yang kedua ialah penanda penghubung tentangan. Tentangan maknanya maklumat pertama dan maklumat kedua dalam wacana tersebut adalah tidak sama. Maksudnya berlawanan. Okey. Penanda wacana yang terdapat dalam penanda penghubung tentangan ialah sebaliknya. Namun demikian, walau bagaimanapun, begitupun, meskipun, akan tetapi, namun begitu. Contoh wacana. Hidupnya tidaklah senang sangat. Meskipun demikian, dia kerap bersedekah kepada orang yang memerlukan. Penanda penghubung yang ketiga ialah penanda penghubung musabab. Musabab ini maksudnya ialah sebab-sebab sesuatu berlaku. Penanda wacana
yang terdapat dalam penanda penghubung musabab ialah oleh sebab itu, oleh itu, dengan demikian, dengan itu, oleh hal yang demikian, dan maka. Contoh wacana. Pengajaran dan pembelajaran dari rumah akan terus diadakan selagi coronavirus masih berleluasa. Oleh sebab itu, ibu bapa harus memastikan anak mereka mengikuti kelas atas talian pada setiap hari. Penanda penghubung yang keempat ialah penanda penghubung tempoh. Contoh penanda wacana yang terdapat dalam penanda penghubung tempoh ialah mula-mula, pada awalnya, pertama, seterusnya, selain itu, selanjutnya, akhirnya. Tempoh ini berkaitan dengan masa. Contoh wacana ialah hidupnya tidaklah senang sangat. Meskipun demikian, dia kerap bersedekah kepada orang yang memerlukan. Penanda penghubung yang terakhir ialah penanda penghubung kesimpulan. Penanda penghubung kesimpulan terdiri daripada tegasnya, jelas sekali, sebagai rumusan, kesimpulannya dapat dikatakan pendek kata, oleh itu, natijahnya. Contoh wacana. Usaha untuk mencari vaksin yang mampu mencegah penularan penyakit yang diakibatkan oleh coronavirus atau COVID-19 giat dilakukan tetapi gagal. Kesimpulannya, penularan penyakit itu bukan mudah untuk dicegah. Contoh dua, ramai parti di negara ini terlibat dengan gejala sosial sehingga menyusahkan rakyat dan kerajaan. Jelas sekali, kehadiran mereka amat membebankan kita. Itu tadi jenis penanda wacana yang pertama, iaitu penanda penghubung. Seterusnya ialah penanda rujukan dan penanda penggantian. Kedua-dua jenis penanda wacana ini saya terangkan serentak kerana pelajar selalu keliru antara penanda rujukan dan penanda penggantian. Dan kedua-dua penanda wacana ini selalu disoal bersama dalam soalan peperiksaan STPM, terutamanya di bahagian struktur. Jadi, pelajar harus tahu membezakan antara penanda rujukan dan penanda penggantian. Penanda rujukan sebenarnya ialah kata atau frasa yang digunakan untuk merujuk sesuatu, iaitu benda, perkara, tempat atau orang yang disebut dalam sesuatu wacana. Benda, perkara, tempat atau orang. Contohnya, kata ganti nama diri merujuk kepada orang. Saya, aku, engkau, awak, mereka, baginda, dia, dan sebagainya. Kata ganti diri pertama, kata ganti diri kedua, kata ganti diri ketiga, termasuk dalam penanda rujukan. Kerana kata ganti tersebut digunakan untuk merujuk orang. Kemudian, kata ganti nama tunjuk umum, iaitu itu, ini. Kemudian, kata ganti nama tunjuk tempat, sana, sini,
situ. Penanda rujukan hanya terdiri daripada 3 ini sahaja. Jadi, tiada masalah untuk pelajar ingat penanda rujukan. Manakala penanda penggantian pula ialah kata atau frasa atau klausa yang menggantikan kata atau frasa atau klausa yang disebut sebelumnya, yang tidak mahu disebut semula oleh penulisnya. Contohnya, kalau kita sebut amalan suka berbohong, pada ayat seterusnya kita tidak mahu sebut amalan suka berbohong, kita gantikan dengan sifat tidak baik itu. Okey, amalan suka berbohong kita gantikan dengan sifat tidak baik itu. Jadi, kita juga boleh gantikan dengan perbuatan yang berdosa itu. Okey. Jadi, ia bukan merujuk, tetapi ia menggantikan. Itulah perbezaan antara rujukan dan penggantian. Okey, kita lihat contoh ayat. Kalau penanda rujukan, contohnya kata ganti nama diri. Faiza dan Amirul merupakan sahabat baik. Mereka belajar di sekolah yang sama. Mereka ialah kata ganti nama diri ketiga yang merujuk kepada Faiza dan Amirul. Kalau kata ganti tunjuk umum, contohnya, saya meminjam buku nota Wahab. Bukunya itu merujuk kepada buku nota Wahab. Kalau kata ganti tunjuk tempat, kami sekeluarga pergi ke Kelantan. Kami pergi ke sana merujuk kepada ke Kelantan. Itu yang dinamakan dengan penanda rujukan. Manakala penanda penggantian, ia bukan merujuk, tetapi menggantikan. Contohnya, suka memfitnah dilarang oleh agama. Suka memfitnah ini kita boleh guna dalam ayat kedua. Contohnya, suka memfitnah boleh memakan diri sendiri. Tetapi kita gunakan penanda penggantian. Contohnya, sifat sedemikian. Sifat sedemikian juga sama makna dengan suka memfitnah dalam ayat ini. Contoh 2, mereka suka membaca buku. Amalan baik sebegitu mendatangkan banyak faedah kepada mereka. Perasa amalan baik itu menggantikan membaca buku. Suka membaca buku. Penanda wacana yang keempat ialah penanda leksika. Pertama, kita melihat penanda leksika pengulangan kata yang sama. Contohnya, dia suka makan. Dia suka makan nasi ayam. Dia juga suka makan nasi lemak. Perkataan makan diulang pada ayat pertama, kedua, dan ketiga. Terdapat juga pengulangan frasa yang sama. Contohnya, saya ke rumah rakan karib saya. Dalam ayat kedua, frasa rakan karib saya diulang. Rakan karib saya itu orang Sabah. Kalau ada ayat ketiga pun ada pengulangan lagi rakan karib saya. Itu maksudnya pengulangan kata, frasa atau klausa yang sama. Contohnya, klausa. Ramzi membaca buku semasa adiknya Lena. Ramzi membaca buku di dalam bilik. Ini ialah pengulangan klausa. Ini ialah penanda leksika pengulangan kata yang sama.
Penanda leksika yang kedua ialah penanda leksika pengulangan kata bersinonim. Contoh ayat, contoh wacana. Dr. Amalina sungguh pandai. Beliau cerdik sejak di bangku sekolah lagi. Contoh kedua, pasukan bola sepak sekolah kami kalah dalam pertandingan Piala Mas. Pasukan kami tumpas pada peringkat separuh akhir. Contoh ayat yang ketiga, hartawan itu menjemput kami datang ke rumahnya. Beliau mengundang kami untuk bersama-sama meraihkan hari jadi anaknya. Kalau pelajar diminta untuk membina wacana penanda leksika pengulangan kata bersinonim, pelajar harus membina 2 ayat atau lebih. Kata bersinonim itu tidak boleh berada hanya pada ayat pertama. Contohnya, kalau pelajar diminta untuk membina ayat menggunakan kata bersinonim pandai dan cerdik, pelajar tidak boleh membina ayat begini. Dr. Amalina sungguh pandai dan cerdik. Kalau begitu, maka pelajar bukan membina wacana. Pelajar membina ayat. Oleh itu, hati-hati dengan arahan pada soalan. Sama ada soalan mengarahkan pelajar membina ayat atau membina wacana. Tetapi dalam konteks pengulangan kata bersinonim ini, kata yang pertama harus berada pada ayat pertama dan kata yang bersinonim dengan perkataan itu berada pada ayat yang kedua. Contohnya, cantik dan jelita. Cantik hadir pada ayat yang pertama, kemudian pada ayat yang kedua, kita gunakan pula kata jelita yang bersinonim dengan cantik. Penanda leksika yang ketiga ialah penanda leksika pengulangan kata berhiponim. Ini pun sama. Pelajar kena membina 2 ayat. Superordinat pada satu ayat, subordinatnya pula pada satu ayat yang lain. Contohnya, sampah sarap yang terbiar itu dihurung lalat, semut dan lipas. Serangga tersebut boleh membiak di situ. Serangga merujuk kepada lipas, semut dan lalat. Udang, ketam, sotong dan ikan boleh didapati di laut dalam. Hidupan akuatik itu menjadi sumber pendapatan nelayan. Hidupan akuatik merujuk kepada ikan, sotong, ketam dan udang. Dan seterusnya ialah penanda leksika penggunaan kata yang berkolokasi. Kata berkolokasi ialah pemilihan kata yang cenderung digunakan secara berdampingan atau bersama-sama. Ia tidak sama dengan kata bersinonim. Contohnya, apabila kita sebut media massa, kata yang berkaitan atau berdampingan dengan media massa seperti buku, surat khabar, majalah. Ini ialah kata yang berdampingan dengan media massa. Kita tak boleh kata yang berdampingan dengan media massa, contohnya ialah sudu, garpu, pinggan, amari. Itu salah. Okey. Kolokasi ini merupakan persandingan kata. Kata-kata yang bersanding memiliki satu atau lebih ciri yang sama. Misalnya, pengetua, penolong kanan, guru dan murid-murid ialah satu bentuk kata yang berkolokasi kerana semua mereka ini ialah warga di sesebuah sekolah. Ini adalah contoh penggunaan kata yang berkolokasi.
Dia sampai awal ke sekolah. Waktu itu, pengetua, penolong kanan dan beberapa orang guru sudah tiba. Pengetua, penolong kanan, guru ialah kata yang berkolokasi dengan sekolah. Akhbar mengandungi banyak berita. Dalam akhbar ada rencana. Akhbar ialah perkataan yang boleh berkolokasi dengan akhbar ialah berita dan rencana. Petang semalam, hujan terlalu lebat. Kuala Lumpur dilanda banjir. Banjir berkolokasi dengan hujan lebat. Orang itu mabuk setelah banyak minum minuman keras. Minum minuman keras berkolokasi dengan kata mabuk. Kita tak akan mabuk kalau kita minum minuman yang manis. Kita akan kencing manis. Itu maksudnya berkolokasi. Jalan raya sesak, lampu isyarat tidak berfungsi. Lampu isyarat berkolokasi dengan jalan raya. Di rumah kita tidak ada lampu isyarat. Di dalam sekolah tiada lampu isyarat. Di dewan makan tiada lampu isyarat. Lampu isyarat hanya boleh ada di jalan raya. Mesyuarat perasmian diadakan pada pukul 10 pagi. Tetamu mula hadir, tetapi juru acara belum tiba. Tetamu, juru acara ialah kata-kata yang berkolokasi dengan majlis. Baik, itu ialah penggunaan kata yang berkolokasi. Penanda wacana yang kelima ialah penanda elipsis atau penghilangan, iaitu penghilangan kata atau frasa yang ada dalam ayat sebelumnya. Contoh, abang suka makan mi goreng. Kakak juga. Ayat ini boleh juga ditulis, kakak juga suka makan mi goreng. Tetapi, oleh sebab maksud yang sama, kita boleh hilangkan frasa suka makan mi goreng. Cikgu Salim suka menyanyi. Cikgu Aziz juga begitu. Frasa yang dihilangkan ialah suka menyanyi. Contoh 3, lulusan universiti harus pandai berdikari. Tidak boleh mengharapkan kerajaan, bijak merebut peluang. Frasa yang dihilangkan ialah lulusan universiti. Baik, kita lihat contoh soalan aneka pilihan yang pertama. Amira dipelihara oleh neneknya di Bukit Katil, Melaka, hinggalah dia dewasa. Namun demikian, sejak neneknya meninggal dunia, dia tidak lagi mahu pulang ke sana. Rashid sering memarahi pekerjanya. Sikap itu tidak disenangi oleh pekerja bawahan. Padanan yang manakah yang betul bagi jenis penanda wacana yang digunakan dalam wacana 1 dan 2 di atas? Kalau pelajar betul-betul faham konsep tadi, maka tidak mungkin pelajar akan menjawab elipsis untuk A dan elipsis untuk B. Pelajar hanya perlu pilih antara C dan D bagi jawapan ini. Dan jawapannya ialah yang paling sesuai dalam ayat ini bagi wacana 1 dan 2 ialah D. Penanda rujukan Amira, dia. Dan penanda penggantian. Sering memarahi pekerjanya, sikap itu merujuk kepada sering memarahi pekerjanya. Kalau kita letak penanda leksikal, ia tidak sesuai untuk jawapan. Jadi,
Jawapan yang paling tepat ialah D. Soalan aneka pilihan 2. Pak Jalil berasa sangat gembira kerana telah menerima 2 menantu perempuan serentak, iaitu isteri kepada Along dan Angah. Apabila berpeluang berbicara dengan suri hidup Along dan Angah, Pak Jalil meminta mereka berdua supaya menjaga anaknya dengan penuh tanggungjawab. Apakah jenis penanda wacana yang berhuruf condong dalam petikan di atas? Kalau kita faham konsep, maka awal-awal lagi pelajar memang sudah tolak penanda rujukan dan penanda penghubung kerana kedua-dua penanda wacana tersebut tiada kaitan dengan kata yang berhuruf condong. Isteri kepada Along dan Angah, suri hidup Along dan Angah. Jadi, jawapan bagi soalan ini ialah C, 2 dan 3. Soalan aneka pilihan yang ketiga. Pemimpin itu merupakan pemimpin yang amat dihormati oleh rakyat. Sangat prihatin terhadap masalah rakyat, rakyat sentiasa menyanjunginya. Jadi, A, penanda rujukan, penanda penghubung tempoh. B, penanda rujukan, penanda penghubung musabab. C, penanda penggantian, penanda penghubung tambahan. D, penanda penggantian, penanda penghubung kesimpulan. Apakah jawapannya? Jawapannya ialah B, penanda penghubung musabab dan penanda rujukan. Beliau sangat prihatin terhadap masalah rakyat. Oleh sebab itu, rakyat sentiasa menyanjunginya. Contoh soalan aneka pilihan yang keempat. Kerajaan kini giat berusaha untuk memulihkan kegawatan ekonomi. Pelbagai langkah telah dilaksanakan, termasuklah meliberalisasikan beberapa sektor ekonomi. Tempat kosong, untuk memastikan kejayaannya, usaha kerajaan itu perlu mendapat sokongan padu daripada rakyat. Dalam hal ini, rakyat perlu memahami matlamat pelaksanaan sesuatu usaha yang diperkenalkan oleh kerajaan dan terlibat secara aktif dalam apa-apa jua program ekonomi yang dilaksanakan. Tempat kosong, kerjasama antara kerajaan dan rakyat amat diperlukan. Penanda wacana yang sesuai untuk 1 dan 2 ialah A, selain itu, tuntasnya. B, walau bagaimanapun, tegasnya. C, dengan kata lain, pendek kata. D, meskipun demikian, sehubungan dengan itu. Bagi soalan begini, pelajar perlu berhati-hati apabila menjawab, kerana dalam senang soalan ini boleh menyebabkan pelajar tersasar daripada memilih jawapan yang betul. Jadi, jawapan untuk soalan ini ialah B. Walau bagaimanapun, untuk memastikan kejayaannya, usaha kerajaan itu perlu mendapat sokongan padu daripada rakyat. Tegasnya, kerjasama antara kerajaan dengan rakyat amat diperlukan. Bagi soalan ini, jawapan untuk yang kedua itu, tuntasnya, tegasnya, pendek kata, semuanya boleh diterima. Cuma,
yang membezakan pada satu itu, kita harus menggunakan penanda penghubung bertentangan. Seterusnya, soalan struktur 1. Contohnya, berdasarkan permulaan petikan yang diberikan, hasilkan satu wacana. Pelajar harus bulatkan perkataan wacana. Wacana maksudnya pelajar kena membina lebih daripada satu ayat. Kalau pelajar membina satu ayat ini terlalu panjang tetapi tiada tanda nokta. Ini yang selalu berlaku dalam peperiksaan. Itu akan dikira satu ayat. Jadi, kena hati-hati dalam menulis tanda baca dalam peperiksaan. Okey, kita berbalik semula ke sini. Hasilkan satu wacana yang mengandungi penanda penghubung, bulatkan penanda penghubung dan penanda rujukan. Panjang wacana hendaklah tidak melebihi 40 patah perkataan. Jadi, di sini sudah diberikan permulaan ayat. Semua penduduk berkumpul di hadapan rumah ketua kampung. Okey, ingat pelajar kena membina 2 ayat atau lebih. Jadi, ini adalah contoh jawapan. Kemudian, penanda penghubung tempoh. Mereka mendengar taklimat yang disampaikan oleh ketua kampung. Selepas itu, aktiviti gotong royong pun dimulakan. Beliau mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua penduduk kampung yang terlibat dalam aktiviti gotong royong pada hari ini. Okey, semua penduduk, mereka merujuk kepada semua penduduk, kemudian beliau merujuk kepada ketua kampung. Di sini, tetapi jumlah perkataan betul-betul menepati 40 patah perkataan. Jadi pelajar ini, dia akan mendapat markah penuh dalam peperiksaan. Contoh soalan struktur yang kedua. Contohnya, jenis penanda wacana diletakkan penanda penghubung, penanda rujukan, penanda penggantian dan yang terakhir ialah elipsis. Yang warna merah jambu ini mestilah leksikal. Jadi, apakah jenis penanda X? Mestilah leksikal. Jadi, leksikal ini terdiri daripada 4. Pengulangan kata yang sama, pengulangan kata bersinonim, pengulangan kata berhiponim dan penggunaan kata berkolokasi. Jadi, untuk menjawab soalan yang kedua ini, pelajar harus memilih mana-mana satu penanda leksikal untuk menjadi jawapan. Contohnya, pelajar ini dia memilih untuk menggunakan penanda leksikal berhiponim. Dia pergi ke pasar untuk membeli alat tulis. Dia ingin membeli pen, pensel, pembaris dan pemadam. Ini adalah berhiponim. Pelajar boleh membina apa-apa jua. Contohnya, penanda leksikal bersinonim, penanda leksikal berkolokasi, dan penanda leksikal pengulangan kata yang sama. Soalan struktur yang ketiga. Bina satu wacana. Apabila diminta untuk satu wacana, maka ingat pelajar harus membina lebih daripada satu ayat. Tidak boleh satu ayat sahaja. Mesti lebih daripada satu ayat. Okey? Saya ingatkan berkali-kali sebab ramai pelajar dia cenderung untuk membina satu ayat untuk menjawab soalan yang meminta mereka membina wacana. Jadi, penanda rujukan, penanda penggantian, penanda pengguguran. Kalau pelajar betul-betul faham konsep ketiga-tiga ini, tiadalah masalah untuk mendapat markah penuh bagi soalan ini. Contohnya, kalau rujukan, Azim dan Azab ingin melawat ke zoo negara. Mereka merujuk kepada Azim dan Azab. Kalau penanda penggantian, contohnya,
Amalan berbudi bahasa harus diamalkan oleh generasi muda. Sifat mulia itu dapat menjamin keharmonian dan kesejahteraan hidup kita. Sifat mulia itu menggantikan amalan berbudi bahasa. Kalau pengguguran, contohnya, Muhammad Salah suka bermain bola sepak. Adiknya tidak. Maksudnya, yang digugurkan ialah suka bermain bola sepak. Saya berharap agar pengajaran saya pada kali ini mendatangkan manfaat dan menjadikan pelajar lebih faham akan tajuk ini. Untuk bahagian ini, kalau pelajar lihat soalan yang keluar dalam STPM, memang setiap semester ada berkaitan dengan jenis penanda wacana. Jadi, fokus betul-betul kepada bahagian ini kerana bagi saya, satu markah adalah masa depan. Jadi, cuba kumpul sebanyak markah yang boleh setiap kali anda menduduki peperiksaan demi mencapai aspirasi atau cita-cita hidup anda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.